Actually hari ni aku tak berapa sihat. So aku pakai sweater dan aku stay sejuk. Sekejap aku cek nota faster sekejap. Mana? Jangan cakap Nazi tak buat kerja tau. Mana? Actually aku banyak belajar. Setiap hari aku ada buat, like macam aku punya my own revision, apa yang aku nak belajar. Macam hari ni mungkin aku nak belajar untuk Mixmaster. Esok aku belajar how to rap, and later on belajar nak buat FL, nak buat beat apa. So aku belajar sikit-sikit lah nak pasal business. Ni okay, so FL Studio 20 apa. Okay, first thing kau kena belajar pasal balance frequency. Sini aku ada tulis nota di mana kat sini ni balance frequency ni. So ni ada, kau kena tahu baca benda ni. Yang bila dekat EQ, kalau kau perasan, nice lah Nas, memang dope lah, terima kasih. So kau bayangkan kau buka EQ, parameter EQ tu ada macam peta, ada macam wave kan. So kat sini dia ada bahagian dia. Just mean yang ni apa betul sih? Ada warm, full, clarity, air. So ini adalah hertz dia. 50 hertz dia kategori apa. So bila kat sini more tu like bassy punya suara lah, suara yang bass. So kita nak suara kita call kita mostly dekat bahagian full ni lah. So kau kena belajar pasal benda tu lah. Aku tak tahu macam nak explain. Mungkin benda ni agak susah lah kau nak explain secara teori. Secara teori dia kau kena dengar sendiri. That means kau kena ada like monitor headphone ataupun monitor speaker, dan kau kena dengar sendiri perbezaan dia. Dan benda ni actually mengikut pada kreativiti kau. Macam mana kau nak dengar suara kau. Suara kau nak didengari macam mana jenis. Nak dengar suara kau nyaring ke, nak dengar suara kau like kau kata dry, wet, apa lancau semua kan. So kau kena tahu benda tu. Kau kata practice lah. Bila kau practice lama-lama, kau akan dengar lah beza dia, kualiti dia semua. Hai Nas, hai Jos, hai Fik. So benda ni actually dia makan masa. Dia tak ada like macam 100% teori actually. Teori tu adalah untuk kau tahu function dia. That means EQ function macam mana, reverb macam mana function dia, delay apa function dia, limiter apa function dia. Actually kau tahu benda tu je. Yang lain semua adalah ikut pada creativity. Because art, music is art, and art is seni. Seni tak ada limitation, seni tak ada batasan, seni tak ada salah, tak ada betul. So anything yang kau buat, itu adalah kau punya karya. That's all. Tak ada like macam dope tak dope tu adalah bagi telinga orang. Orang kata dope, it's a dope. Bila kau cakap aku buat ni sedap, orang kata tak sedap, tu biarkan dia yang cakap tak sedap. Mungkin ada lagi orang yang cakap yang sedap. So tak perlu nak fokus kat seorang kan. Kat dalam dunia ni 7 bilion orang. So tak semua 7 bilion akan cakap benda tu tak sedap. Kau faham maksud aku kan? Biasa rap guna suara biasa atau kena tekan supaya bro bisa dengar. Okay, satu lagi soalan yang menarik. Biasa rap guna suara biasa atau kena tekan bro supaya sedap didengar? Actually kalau bagi aku ikut pada lagu tu. Aku tak ada macam spesifik macam ni aku rap. Aku rap ikut macam mana aku nak rap. Kadang-kadang aku guna suara nyaring, kadang-kadang aku guna suara aku sendiri, kadang-kadang aku tekan suara tu. Dia bergantung kepada lagu, bergantung kepada sebab rap ni lebih kepada intonasi, lebih kepada cara how you deliver that song. When you want to deliver with anger, dengan cara kemarahan, takkan kau nak rap cara lembut.
So kau bagilah that kind of intonasi yang marah. Macam like, tak kau nak rap kan, Yau, aku pukul kepala kau. Macam kau nak marah, tapi suara kau macam kau nak menganjing. So macam tak sampai that feeling kau. So bila kau rap nak menganjing, takkan kau nak suara marah. Something like that. It's more about intonasi, how you deliver it. Kalau kau rasa kau nak buat marah, dan kau buat gaya marah. Macam mana kau marah? Boleh bagi kata-kata semangat pada rapper macam kami ni. Bro, aku bukannya power pun rap. Aku bukannya like macam artis besar gila babi yang kau nak bandingkan rapper macam korang. Kita semua sama doh. Sumpah aku cakap, kita semua sama. Kita sama level. Bukan level, kita sama tahap. Cuma beza dia cara kau, cara aku lain. Kita ada cara masing-masing. Mungkin cara kau lain, cara aku lain, cara mungkin Chalmos lain, orang lain cara. So tak perlu nak bandingkan like macam rapper macam kau, rapper macam aku, rapper macam dorang. So kita semua like sama. Tak perlu nak banding-bandingkan. Don't be a fucking racist in dalam sini. Kita semua sama. Ya, betul-betul. Dan kata-kata semangat kalau kau nak buat something dalam hidup, tak kisahlah kau nak jadi rapper, kau nak jadi artis, penyanyi, ataupun jadi pelakon, jadi businessman, entrepreneur, jadi pemain bola, apa anything you want to do, keep on doing what you do. Jangan pernah berhenti. Consistency is the key. Dan satu lagi, kau kena trust the process. Kau kena percaya apa yang kau buat ni akan membuahkan hasil, dan kau kena percaya pada usaha kau tu akan bawa kau ke sampai kejayaan. Something like that. Kau kena percaya je, percaya. Kalau kau rasa kau wet sekarang, kau kena percaya kau boleh meletup. Because I was in that kind of situation where I don't like my own voice. Aku tak suka suara aku bila aku rap. Aku tak suka dengar balik lagu aku. Aku rasa tak bangga. Aku rasa macam aku release lagu tapi aku sendiri malu nak play lagu tu untuk promote kat orang lain. That kind of situation. Bila like macam aku post lagu, aku release satu lagu, lepas tu member aku buka kat tempat kerja lagu aku je malu macam jangan buka lagu aku lah kan. So what's the point kau release lagu tapi engkau sendiri tak bangga dengan karya kau. So yeah, kau kena bangga lah. That's why kau kena accept who you are. Even sekarang ni macam member aku kan, ni kan, kena sidai dari tadi aku kena sidai. Dia suruh nyanyi verse kan, macam aku serius macam segan. Tapi tu dulu. Sekarang bila aku dah accept like macam benda tu kan, diorang appreciate. Bukan diorang mengaji, bukan diorang pilih actually. Masa diorang buka tu, diorang dah gelak-gelak semua kan. Kan diorang rasa diorang karya kau teruk, diorang layan actually. Bila benda tu termain kat minda diorang, sebenarnya diorang hargai kau punya karya. So kalau diorang hargai, kenapa kau tak nak hargai? That's all lah. So yeah, so kau kena konsisten, komitmen, kau kena percaya, kau kena usaha, all the positive things lah. Jangan ada apa-apa toxic kind of feeling semua. Memang kena itulah. Ya betul, depends on cara mix master. Kalau power mix and power, so ya betul. Actually dia kalau rap sampah sekalipun, kalau mix master power pun, kalau rap sampah-sampah juga lagu kau. So yeah, so masing-masing mainkan peranan masing-masing. Producer mainkan peranan producer, rapper mainkan peranan rapper. So yeah, sebab kalau rapper sampah, producer power, sama juga lagu tu akan jadi sampah juga. Sumpah aku cakap. Bergantung pada cara nak sampaikan lirik tu. Betul, bergantung pada cara nak sampai lirik tu. Macam you gotta have your own vibe lah. Macam kau je sendu, takkan kau nak marah, kau nak menjerit, kau nak pop kan. Kalau kau nak marah, takkan kau nak buat like sendu punya style, nyanyi semua macam pelik lah dengar. So ada apa-apa lagi soalan? Ada lagi? Bro, aku ada lagu, boleh try komen tak? Sebab aku still new dalam rap. Boleh? Kau DM aku, bagi link. Nanti aku dengar, kita like have a sesi sembangan kat situ. Right? Terima kasih dude. Hasil demi hasil sampai jadi. No problem. Thanks, nice kata-kata semangat tu. Peace.
best. I just do my best. Because sifu aku pernah cakap, manusia yang baik adalah manusia memberi manfaat kepada manusia lain. When you give more to others, you know, something will come to you back. That's how life is. The life is like a mirror, macam cermin. Dia adalah pantulan apa yang kau react kat depan cermin tu. That's mean, kalau dalam hidup, apa yang kita buat kat orang, itu akan melambangkan diri kita balik. Itu akan kita akan dapat balik. That's mean, bila kita layan orang teruk, that's mean like macam kita memfitnah orang tu, kita like keluarkan kata-kata kesat kat orang tu, kita mengutuk dia, dan benda tu akan datang balik kita. Bukan dia kutuk kita balik, tapi orang lain akan kutuk kita. That's how this world works. Now, bila kau buat baik kat orang, like kau support member, kau support orang tu, dan insyaAllah orang lain akan support kau, because dia nampak effort yang kau bagi kat orang tu. Dan energy tu control kita punya environment. Wah, aku cakap berpuitis, bermetafora bagai hebat saya. So korang ada apa masalah tak sekarang ni dalam hidup? Aku ada satu tips yang bagi korang. Siapa kat sini ada masalah dalam hidup? Mesti ada. Orang kata tak ada orang dalam dunia ni yang tak ada masalah dalam hidup. Semua ada masalah. Yo, what up? Assalamualaikum, Norfa, Mia, Hazelnut. Actually aku suka hazelnut dengan coklat dekat tea life. Favorite. Aku tu memang auto pick lah kalau aku pergi dekat tea life. Okay, tak kisah. So, back to the topic. So, semua orang ada masalah, semua orang ada problem, semua orang ada, you know, like ujian masing-masing. Dan beza dia berapa ringgit kasut kat belakang tu. Belakang tu, itu actually kasut free. Tak Okay, actually ni kasut free. Aku dapat daripada Caprice. Caprice love you. Tak ada hal bro. So kasut ni aku dapat kat The Culture, dia baling. So aku ambil. Oh yeah. Okay, so back to the topic. Semua orang ada masalah, dan cara kau adapt masalah tu adalah melambangkan diri kau. Apa maksud aku? Okay, kat dalam dunia ni ada dua jenis orang. Dua jenis orang. Satu yang menganggap masalah tu adalah satu bebanan, dan ada orang yang menganggap masalah itu adalah satu cabaran. Ada dua jenis orang ni. Satu ulang balik, manusia yang menganggap masalah itu adalah bebanan, dan satu lagi ada yang menganggap masalah itu adalah cabaran atau dugaan ataupun you know, like cabaran lah. So apa beza dia? Okay, aku bagi dua situation. Satu situasi tapi dua jalan penyelesaian berbeza. Okay, satu ada masalah kewangan. Diorang ada masalah kewangan. Cara diorang adapt benda tu yang melambangkan siapa diri diorang. Satu yang selalu akan fikir pasal duit kan, siang malam fikir duit. Like, aku banyak hutang, hutang aku 10,000, siang macam ni nak bayar tu, ni kan. Kusut hidup, kusut. Dia fikir masalah tu. Satu lagi, dia fikir jalan penyelesaian. That means dia ada masalah tapi dia tak fikir pada masalah, tapi dia fikir pada jalan penyelesaian. Yo, what up Malaysia rapper? So, just like sesi perkongsian sekarang ni. So, bila manusia yang dia punya cara pemikiran dia tak betul, that means cara pemikiran dia dia fikir pada masalah tu, dia akan stuck kepada masalah tu. Tapi kalau kita tak fikir pada masalah tu, tapi kalau kita fikir pada cara nak selesaikan masalah tu, itu yang melambangkan diri kau. Itu yang membuatkan diri kau lebih matang, lebih berfikiran lebih rasional, dan dan kau boleh hadap semua benda tu dengan tenang lah, with ease. So instead of fikir masalah, instead of kalau kau fikir pada masalah, aku ada hutang 10,000 kat bank, aku ada hutang motor ni, gaji tak masuk lagi ni, apa semua memang kusut. Daripada kau fikir macam tu, baik kau fikir cara nak dapatkan duit. That means dia tak fikir dia ada hutang 20,000, tapi dia fikir, okay, macam mana aku nak jana income lebih banyak. Mungkin aku boleh jual CD,
Aku mungkin boleh start berniaga burger. Aku mungkin boleh start buat some live content, buat YouTube content apa semua. So dua cara ni yang melambangkan siapa diri kau. Adalah kau jenis yang negative people ataupun positive people. Itu saja. Kalau macam aku dulu jujur aku cakap, kalau aku ada masalah aku kusut gila, aku rasa down gila babi, because of aku tak pandai nak berfikir cara selesaikan masalah. Aku fikir like dugaan tu adalah something, benda buruk yang berlaku dalam rambut aku. What up Malaysia rappers? So shout out to Malaysia rappers. Diorang ni antara yang support local, support rapper underground. Memang aku salute pada diorang. Peace. So korang semua ada apa-apa lagi soalan nak tanya? Aku actually Nazi pernah stone tak? Kita semua ada zaman-zaman jahiliah. Kalau pernah. Tapi kalau stone ke tak. Satu hari nanti kita collab sama-sama Nas. InsyaAllah. Boleh bro, boleh. Nanti kalau bersedia, kalau rasa like macam masa dah sampai, just DM me. Kita work on something lah. Tak payah nak send demo. Aku jenis tak suka like orang send demo kat aku, like macam diorang bagi harapan kat aku, like macam aku akan join. So it's better to like kita work on something new lah. Kau bincang, okay, kita nak buat lagu macam mana, kita cari beat sama-sama, kita cari content sama-sama, cari lagi sama-sama. It's a better way to work together lah. Biar kalau kau hantar demo kat aku, kau belajar pasal apa? You never learn something new. Bila kau bekerja sama, that's bila kau collab, engkau fikir sama-sama konten sama-sama, fikir lirik sama-sama, perbaiki antara sama-sama. Itu cara kita belajar dan improve diri kita actually. That's how collabs work. Collaboration kalau bahasa Melayu dia adalah bekerja sama, kerjasama. It's not kerja one pihak. Kau hantar demo kat aku buat lagu dan kau release. Itu it's not that kind of collab yang aku search for, right? Handsome, mana ada handsome? Awak lah maharaja yang terhebat. Haha, zaman So yeah. Tapi right now aku beritahu awal, aku kinda busy. Aku banyak benda nak kena settlekan dulu. So insyaAllah kalau aku ada masa, dan kita boleh start work on something lah. Siapa yang nak collab pun. Alright. Inilah paling bermanfaat bro. Thank you. No props ya. No props bro. Aku just sharing apa yang aku tahu. Just sharing moment santai-santai. Tak perlu nak be. Ya, kita manusia lah tu. Kita manusia selalu dalam keadaan lalai. Memang tak pernah lari pada kesilapan. Memang selalu lupa. That's why lah adanya manusia-manusia yang akan selalu mengingatkan kita balik. Aku tak tunjuk aku pandai. Aku pun kadang-kadang lupa siapa diri aku. Aku pun kadang-kadang terlepas pandang, terlepas cakap. That's yang buat kita ni sebagai manusia. Kita manusia, kita adalah hamba yang lemah. So kita selalu lupa. Assalamualaikum yang baru join. So yeah, siapa yang sekarang ni tengah hustle, yang tengah kusut memikirkan masalah, korang jangan fikir masalah korang lupakan masalah, korang cari jalan penyelesaian. How to adapt your problem, how to adapt your situation. Alright, so anything else
yang korang nak aku share, like macam how do I start my career in rap, macam mana aku minat, buka record label, macam mana aku, apa-apa soalan. Ini just a sharing moment untuk inspire korang. Aku tak ada niat nak belagak, tak ada niat nak reak, just nak kongsi sahaja. Aku tak tunjuk bagus, kita semua manusia lemah. Macam pelik aku cakap. Sementara tu kan, sementara tu kita buka lagu. Aku sekarang ni aku jumpa something new dalam hidup aku. Just nak sharing moment lah. Aku actually rasa tenang, boleh berfikir dengan santai kalau aku buka lagu jenis macam lagu yang relax. So aku share lagu ni macam mana. Pakai keyboard ni korang. So kalau korang ada apa-apa soalan, just spit it out. Tengok, just cakap je, luahkan apa yang kau nak cakap, dan kita share. Tengok sharing moment. Buat sangat ke? Okay. So actually aku tengah blank sekarang ni, tak tahu nak cakap apa. Aku ada satu soalan untuk korang. Okay, dalam hidup ni korang mengidolakan siapa? Soalan yang cepu mas lah. Soalan cepu mas. Dalam hidup ni korang mengidolakan siapa? Bagi tahu aku nak tengok. Aku nak tahu. Soalan. Okay. Start rap bermula dari mana ya bro? Aku start dari band lab, tapi masih study lagi dalam bidang ni. Okay. So kita flashback balik ke tahun 2018. Pada bulan Jun 2018 aku start rap dekat dalam Smule. Sampai tak tahu Smule adalah satu aplikasi yang di mana korang boleh like karaoke lagu tu lah. So dalam tu aku start rap, cover rap lagu orang, lagu Joe, lagu Malik, Ultimate, that kind of top rapper lah. And sometimes lagu band Zulu yang ada kan, lagu Ical aku tak kenal lagi dalam tu. So aku start layan-layan lagu doang. Aku start cover lagu doang dalam Smule tu like then. So sampailah satu masa aku termasuk dalam satu group community dalam tu. Nama grup tu adalah RSG, Rapper 6 Generation. So shout out to them, Rapper 6 Generation, because diorang like ambil aku masuk dalam community tu. Dan kat situ aku belajar macam mana nak rap in my own way. Bukan rap cover orang, tapi tulis lirik sendiri dan buat aku punya verse lah. Pada tahun 2018 bulan Jun. Aku lagi Jun ke Julai, tapi that kind of moment lah. Dan aku start belajar rap dari situ. Start belajar menulis. Memang aku tulis memang macam karangan. Macam tulis karangan siap tu. Aku start tulis lirik dan rhyme berterabur apa semua. Macam like meswap. Aku just main tulis je. Aku tak tahu apa itu metafor. Aku tak tahu apa itu wordplay, punchline. Aku memang tak tahu. Aku just tulis like macam merapu lah. It's like bukan mumbling tapi merapu gila babi. So dan aku speed pun, bila aku rap pun aku rap like macam bercakap. Literally aku bercakap atas speed. Itu cara aku rap dulu dekat dalam Smule. Dan after that pada bulan 8 aku terjumpa Lawala Familia. Diorang buka kelas rap RDMM, Rap Demo Class with Morifa and Monberg dan tu. So aku join that class. And things have changed after that. Aku start boleh rap dengan cara proper because I learn something with them. Aku learn the proper way how to rap. The fact that aku still simpan lagi buku dia. Ni buku ni RDMM. So dalam buku ni ada like macam note
how to rap, apa itu benda semua. So yeah, since that aku belajar the proper way, then aku like improve diri aku because of that energy yang diorang bagi kat aku, sifu aku tu bagi kat aku. Benda tu yang membuatkan aku terus untuk rap, terus untuk berkarya lagi. Walaupun time tu memang whack gila babi, memang whack, tapi aku still improve because dia cakap trust the process. Dia selalu cakap every night, setiap malam dia cakap trust the process, trust your process. So aku trust, aku buat, you know, I improve myself every day, day and night. Rap, tulis verse, buat pre-verse. Dan Alhamdulillah, di mana aku berdiri sekarang 2 tahun lepas tu, aku dah ada like lebih pada 30 lagu dekat dalam Spotify, dalam YouTube. Kau boleh check it out, 30 lagu termasuk lagu collab. Dan aku ada lebih pada 60 free verse dekat dalam IG. Kau boleh check it out dalam aku punya page. Kau boleh scroll bawah, kau akan nampak memang penuh. Setiap hari aku akan buat free verse. Dan lagu aku ada kat YouTube, kau boleh check it out. Ada kat dalam aku punya page, dalam aku punya channel, dalam orang lain punya channel pun ada aku collab. So yeah, that's how I start my rap. Dan aku start rap, buat lagu pun daripada Smule. That's mean lagu pertama aku, lagu bertajuk Bahana, aku rap guna Smule 100%, tak ada mix, tak ada master. Memang aku rap pun one take, the whole song in one take, because Smule tak boleh stop out. Nak macam stop kau ambil part dia balik, tak ada. The beat to play je one take, hook one take, memang satu layer je, memang mendata habis. Kau boleh dengar lagu tu, aku dengar sebagai aku like lagu yang motivate aku balik, because dia yang mengenangkan aku balik di mana aku start. So bila aku sit down, macam sekarang aku tiba sit down dan macam, wah aku tak boleh buat lagu lah apa semua kan. So aku buka balik lagu Bahana tu, aku remember how I started rap dulu. So yeah, aku rasa like macam ini aku dulu, sekarang aku kat sini. So aku macam bangga lah, aku dia menjadikan pembangkang semangat untuk diri aku balik. So yeah, tu dari mana aku start rap. Band lab, garage band aku pernah try, tapi aku tak pandai, because tak tahulah, because after that lagu Bahana, aku dah jumpa dengan PLP, dan PLP dah wujud. Dan that's why lepas tu aku dah start pakai Audacity. Aku pergi ke rumah Bibi time tu, rumah budak baik. Dekat dia punya mic, aku pinjam, aku record lagu What the Fuck, free verse, one or two free verse aku record kat tempat dia, guna Audacity, projector, record dekat rumah Bibi pakai Audacity. Okay Nas, nanti aku scroll balik IG kau bro. Ya, kau scroll and kau like motivate. Jangan scroll yang atas tu dah kira okey lah. Kau scroll dari bawah dulu. Memang time tu aku pun lain, muka aku pun lain. Aku tengok kan, aku time tu botak lagi, dengan muka yang tak ada confident. Sekarang ni okey lah, boleh menghadap kamera kan. Orang kata muka nampak natural bila depan kamera. Tapi bila dulu aku depan kamera, aku like macam tak tahu lah, I don't know how to describe myself. Sebelum ni memang lawak gila lah. Aku rasa macam malu-malu segan silu nak depan kamera kan. So sekarang ni Alhamdulillah aku mampu berdiri depan kamera, mampu bercakap depan kamera like macam ni kan. Korang pun semua like macam okay. Because dulu aku like macam segan lah. Aku jadi macam segan depan kamera, because aku mungkin jenis yang pemalu. Memang aku pemalu depan kamera. Aku rasa macam muka aku tak cukup okay depan kamera. Aku takut orang tak boleh terima muka aku. Itu masalah aku dulu. Tapi you know what, nak jadi artis, nak jadi rapper, kau kena berani lah. Lagi jadi rapper kan, kau kena like berani like luahkan, lontarkan apa yang kau fikirkan, apa yang kau rasa, lontarkan dengan reaksi muka, lontarkan dengan nada suara, intonasi macam aku cakap tadi. So benda tu mainkan peranan. So yeah, instead of belajar how to rap, aku belajar how to be a rapper, how to be an artist. You know, that self-confidence tu penting. Macam mana kau luahkan perasaan kau dengan reaksi muka depan kamera semua. So yeah, I still learning about that. So Alhamdulillah. So kat sini aku berada sekarang. So aku plan on something big this year actually. But since coronavirus, that COVID-19
hit the hurt, hit the earth, and benda things change. Aku dah lari aku punya plan aku. There should be banyak benda lah aku nak buat pada tahun ni, tapi semua terbatas due to that PKP and everything. So hopefully next year things change again, back to normal. Because actually beside on rapping, aku suka jadi aku suka berniaga, aku suka business. So I was planning to be an entrepreneur, usahawan. So aku dulu sebelum aku start rap, aku pernah aku pernah berniaga burger. Aku pernah macam-macam lah that kind of business aku buat. Dan aku suka music. So why not alang-alang aku dah pandai rap, alang-alang why not kalau aku combinekan that dua benda, music and business, combine into one things. That's why aku ciptakan Guerrilla Records, di mana yang benda yang dalam ni aku berdiri, aku duduk dalam ni adalah dalam studio, my own home studio aku, di mana this is my own space. So di sini start aku luahkan apa yang aku nak buat. Alright, so Izzat Chang. So how are you today? Hope you're feeling well. Hope you're okay. So macam sekarang ni kau tengok live aku pun seorang dia tengok, 2 orang, 3 orang tengok, tapi aku still lagi boleh bercakap. Even kalau korang tak ada pun, aku still boleh luahkan something. Because of aku percaya daripada seorang yang kau tengok seorang ni kan, mungkin lepas ni mungkin ada 10,000 orang tengok. Siapa tahu. Kita kena trust the process, Jasa usaha. Alright, so apa plan korang lepas ni? Maksud aku bukan lepas ni lah, tapi in the future. What is your goals? What is your mission? What is your vision? What is your your purpose? Boleh kongsi dengan aku tak tahu. Sebab kita sekarang sharing moment, so it's not nice kalau aku seorang je share. So because macam aku cakap tadi, C4 aku cakap manusia yang baik adalah manusia memberi manfaat kepada manusia lain. So I want to hear something from you guys. Apa yang korang plan in the future? Aku nak tahu. Yo, what up? SPC.money. Hola. So it's like sekarang ni saya tengah buat Abang Idola, janganlah macam tu. So sekarang ni kita orang like macam tengah buat sesi perkongsian saya fans awak. Patutlah saya sejuk. Saya pakai sweater, nampak saya pakai sweater tengah-tengah panas. Patutlah saya sejuk sebab awak fans saya. Sweetnya awak. So like macam sekarang ni kita tengah, terima kasih Nas, aku salute kau bro. I'm fine bro. Masih rekod lagu tapi tak jadi-jadi. Haha. Okay, ni aku satu benda untuk korang, untuk share kat korang. Aku tahu benda ni mesti like semua pernah lalui. Bila engkau tulis lagu, kau practice, kau rasa this gonna be a hit. Like macam bila kau tulis something, kau rap, kau rasa macam benda ni akan meletup, benda ni akan jadi something big impact dalam music scene ni. Tapi bila kau record depan mic, kau rasa macam asal tak jadi, asal lain tu. So benda tu bukan kau seorang rasa, aku pernah rasa, semua orang aku yakin pernah rasa benda tu. Dan benda tu lah orang kata dia kategorikan sebagai hustle. That kind of hustle is hustling. So keep on doing. Tak jadi buat lagi, tak jadi buat lagi. Because kalau kau berhenti, confirm kau akan gagal. Tapi kalau keep on moving, keep on doing, InsyaAllah kau akan jumpa dan benda yang kau cari tu.
Wadah Black Mic. Gue dah keluar dah. So yeah, bukan kau seorang, aku pun kadang-kadang memang fucked up bila rekod depan mic. Aku dengar balik macam tak sedap siap suara aku. Apa hal tu, apa jadi tu kan. Ilmu datang dengan experience. Yes, cause benda yang paling expensive adalah experience. Pengalaman tu buat mahal. Ilmu is nothing without experience. Fight me. Kalau kau belajar tinggi-tinggi sampai degree sekalipun, kau tahu everything tapi kau tak buat, kau tak aplikasikan apa benda yang kau tahu, it's nothing. Faham maksud aku? Tak kisah kau level Einstein sekalipun pandai, kalau kau duduk rumah kau tak bergerak, kau duduk rumah duduk depan TV tengok Netflix, ataupun kau main Mobile Legends, main game, main PUBG, kau tak gunakan ilmu kau tu, you're nothing. You same as budak bodoh yang tak buat kerja. So fight me. So ilmu is nothing without hard work. And talent is also nothing without hard work. Nak kerja pun perlu experience walau dah belajar lama. So yeah, betul. People want to see what you are doing. People don't want to know what you know. Dia tak nak tahu apa yang kau tahu. Dia tahu apa yang kau dah buat. You know, macam kau belajar rap, kau belajar kau okay, cara nak rap macam Eminem. Kau tahu macam dia nak dribble, kau tahu macam dia nak buat wordplay. Tapi kalau kau tak aplikasikan benda tu, kau tak buat lagu, kau like macam kau diam, kau tak yakin, so you are nothing. Nothing. You are nothing without hard work. So keep on hustling. What? Walaupun whack, orang tetap akan respect. Macam tu lah. Orang tetap akan respect kalau kau whack sekalipun. Certain orang akan kritik, certain orang akan hargai. Kenapa diorang hargai? Sebab diorang nampak kau boleh buat dan diorang tak buat lagi. So diorang inspired by apa yang kau buat. Walaupun kau whack, kau tak pandai rap, tapi kau berani untuk stand still, berdiri dan luahkan apa yang kau nak luahkan dalam rap, orang tetap akan respect kau. Even macam aku sekalipun buat live, aku merapu depan kamera sekalipun dengan korang ni kan, korang tetap akan respect. Korang akan dapat something yang korang nak sebenarnya. Macam tu lah lebih kurang. Aku pun tak tahu lah apa yang aku sampaikan, tapi ya, aku harap korang semua faham. So aku bukannya orang yang jenis like berfikiran positif. Aku pun macam korang juga, kadang-kadang masuk air, kadang-kadang gila-gila juga. So tapi bila when it comes to work, you gotta work hard. You know, work hard, love hard, everything work in heart and follow your heart. Sesi motivasi. Tak ada motivasi. Aku just nak segarkan kau punya motivasi dengan aku punya motivasi. Sometimes kita rasa down, kita ada motif, kita ada tujuan hidup, kita ada purpose in life, apa kita nak kena buat. Tapi kadang-kadang kita lupa, ataupun kadang-kadang kita rasa down disebabkan orang tak percaya pada kita. Actually, secara jujurnya, secara realitinya, kau tak perlukan orang lain untuk percaya pada kau. Kau perlukan engkau untuk percayakan diri kau sendiri. That's all. Kalau kau sendiri tak percaya kat diri kau, siapa lagi nak percaya pada diri kau? Abang suruh saya follow hati, tapi hati saya dekat abang. Dengar ni. So maknanya, kalau kau cakap hati kau dekat aku, sebenarnya kau kena follow aku lah. So follow just what I do. Apa yang aku buat kau follow. Bila aku senyum, kau senyum. That's it. That's how life works. Macam aku cakap tadi sebelum ni, life is like a mirror. Dia macam cermin. Apa yang kau pantulkan kat depan cermin tu akan memantulkan diri kau balik. The things that you do in front of the mirror are reflecting back to who you are. Siapa diri kau. Kalau kau senyum depan cermin, cermin akan senyum balik kat kau. Betul tak? Tak ada kau senyum depan cermin, cermin tunjuk fuck kat depan je ni kan. Tak ada. So sama juga dalam hidup ni, dalam dunia ni.
Kalau kau buat benda baik kat orang, benda tu akan datang balik kat kau. Bila kau bagi orang RM1, orang akan bagi kau balik. Mungkin bukan duit, tapi benda lain yang lebih berharga daripada duit. Because dalam dunia ni bukan duit. Duit bukan segala-galanya. Kalau duit segala-galanya, orang semua dah kerja duit. Dan kejayaan pun sama tu. Kejayaan ada mungkin orang definisikan kejayaan tu adalah duit. Aku kaya, aku ada rumah besar, aku ada berjuta-juta, berbilion dalam beg, aku berjaya. Ada orang pula jenis tengok mak dia happy dengan apa dia buat, tu definisi berjaya pada dia. Ada yang nak ubah hidup dia, like macam aku nak hidup lebih senang. Mungkin aku dulu flat, mungkin aku duduk rumah teres. Itu buat kejayaan bagi aku. Everybody's success is a different story. So peace, just buat je apa yang kau nak buat. Pedulikan kata orang, because orang tak tahu apa yang kau nak. Macam kau cakap, apa bodoh lah kau ni mengarut depan kamera macam ni. Ni benda aku nak buat. So it's my choice, it's my life. You know nothing about me, neither do I. Aku tak tahu pasal kau. So kalau kau tak suka, kau boleh berambus, kau boleh belah. Kalau kau suka, kau boleh get some more from me, something like that. Terima kasih atas segalanya, Nas. Aku out dulu ya. Respect always for you. Salute. Peace. Stay safe. Kita jaga kita tiba. So just pedulikan kata orang, because diorang tak ada hak dekat dalam cerita kau. Faham maksud aku? Kita semua diberikan satu buku untuk kita tuliskan cerita hidup kita, and every chapter is different. Daripada kau lahir sampai kau membesar, sampai kau dah tua, sampai kau mati. And bila mati, that's the end of the chapter kat dalam dunia ni. So dalam hidup ni kau diberikan buku, kau diberikan pen. So write your own story. Pedulikan kata orang, cerita kau adalah cerita kau, cerita aku adalah cerita aku. Kita semua lain. Dan mungkin aku akan ada dalam cerita kau, tapi bukan untuk kekal selamanya. Mungkin sebagai membuatkan cerita lebih menarik. And people comes and go. Diorang akan pergi, diorang akan datang. That's normal. Jangan rasa down bila diorang pergi, dan jangan rasa happy sangat bila diorang ada. Because kita patutnya rasa happy dengan diri kita sendiri. Kewujudan kita ni adalah sangat bermakna untuk diri kita.